Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberikan kesempatan untuk meneruskan kehidupan kita pada hari ini. Insya-Allah bersama saya kita akan meneruskan pembelajaran kita dalam pendidikan Islam bagi tahun 5 dengan tajuk Ilmun. Objektif pembelajaran bagi tajuk ini iaitu di akhir pembelajaran nanti murid-murid akan dapat yang pertama menerangkan maksud meyakini Allah Ta'ala bersifat ilmu. Yang kedua, menjelaskan dalil nakli dan dalil akli Allah Ta'ala bersifat ilmu. Yang ketiga, menghubung kaitkan 3/4 kesan-kesan meyakini Allah Ta'ala bersifat ilmu dalam kehidupan seharian. Yang keempat, menganalisis 3/4 akibat-akibat tidak meyakini Allah bersifat ilmu. Dan yang kelima, membuktikan keyakinan diri terhadap Allah bersifat ilmu. Baik murid-murid, sekarang kita akan perhatikan apakah pengertian ataupun maksud Allah Subhanahu wa taala bersifat ilmu. Allah Subhanahu wa taala bersifat ilmu bermaksud Allah Maha mengetahui akan setiap sesuatu secara terperinci sama ada yang telah, sedang atau akan berlaku. Allah juga Maha mengetahui sesuatu yang nyata dan yang tersembunyi. Berdasarkan kepada pengertian ini, kita dapat lihat apa sahaja perlakuan yang kita lakukan, kita tidak dapat berselindung daripada pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Antara bukti Allah Subhanahu wa taala bersifat ilmu ialah kita dapat melihat daripada proses kejadian manusia di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. Yang bermaksud, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia daripada saripati berasal daripada tanah. Kemudian kami jadikan air mani yang disimpan dalam tempat yang kukuh iaitu rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikannya makhluk berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Surah Al-Mu'minun ayat 12 hingga 14. Berdasarkan daripada ayat Al-Quran yang telah saya bacakan sebentar tadi, mari sama-sama kita lihat dan perhatikan bagaimana hebatnya penciptaan proses kejadian manusia. Yang mana Allah Subhanahu wa taala mencipta manusia itu bermula daripada tanah, diikuti dengan setitis air mani. Daripada setitis air mani itu pula, Allah Ta'ala bentuk dia menjadi segumpal darah. Daripada segumpal darah itu, Allah Subhanahu Wa Ta'ala bentuk manusia itu menjadi seketul daging. Dan daripada seketul daging itu terbentuklah beberapa tulang. Kemudian, daripada beberapa tulang itu pula, Allah Ta'ala balut tulang-tulang itu dengan daging. Dan seterusnya, terciptalah manusia yang sangat-sangat sempurna. Ditambah lagi kehebatan Allah SWT. Penciptaan manusia yang sempurna ini, Allah Ta'ala ciptakan manusia itu dengan berbagai bentuk rupa. Tidak sama antara satu sama dengan yang lain.
Allahu Akbar. Nikmat apa lagi yang kita nak ragukan? Allah Maha Hebat. Allah Maha Bijaksana. Dan yang paling pasti, Allah Maha Mengetahui. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baik murid-murid, sekarang kita akan perhatikan dalil nakli pembuktian Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala bersifat ilmu. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Wallahu bikulli syai'in alim. Surah Al-Hujurat ayat 16. Maksudnya, dan Allah Maha mengetahui segala yang ada di langit dan yang ada di bumi, dan Allah Maha mengetahui akan tiap sesuatu. Mari kita perhatikan dalil akli Allah bersifat ilmu. Dalil akli Allah bersifat ilmu dapat dilihat melalui penciptaan unta. Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan bulu mata unta yang panjang boleh ditutup menjadi pelindung daripada debu sewaktu berada di padang pasir. Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan tapak kakinya yang besar untuk membolehkannya berjalan di atas pasir yang lembut. Allah Subhanahu Wa Taala juga menjadikan hidungnya boleh ditutup bagi menghalang debu daripada masuk ke rongga hidung. Unta juga boleh hidup selama berminggu-minggu di gurun tanpa air dan makanan. Ini kerana bonggol yang terdapat di belakang badannya mengandungi lemak, yang mana lemak itu boleh ditukar menjadi tenaga dan air. Tubuh badan unta juga sangat-sangat tegap. Tidak hairanlah unta adalah sebagai satu alat pengangkutan yang digunakan untuk mengangkut barang di padang pasir. Kesan beriman dengan sifat ilmu Allah Ta'ala. Pertama, akan menjadikan kita sentiasa berhati-hati di dalam tindakan yang kita lakukan, sama ada baik ataupun buruk. Kedua, akan menjadikan kita seorang yang mencintai ilmu yang bermanfaat. Ketiga, membuka minda mengenal dunia. Dan yang keempat, hidup kita akan dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Akibat tidak meyakini Allah Maha Mengetahui. Pertama, bersikap takbur dengan ilmu yang dimiliki. Kedua, melakukan kemungkaran tanpa rasa takut. Ketiga, malas belajar dan tidak mencintai ilmu. Dan keempat, mendapat kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah murid-murid, daripada apa yang telah kita perhati dan pelajari daripada awal tadi, sekarang mari kita sama-sama membuat rumusan dan kesimpulan berkaitan tajuk ilmun. Kita hendaklah sentiasa berhati-hati dalam setiap tindakan kerana Allah Subhanahu Wa Taala bersifat ilmu. Allah Subhanahu Wa Taala bersifat ilmu akan mengangkat darjat orang-orang yang berilmu. Sekian untuk pembelajaran pada kali ini. Semoga kita bertemu lagi di dalam pembelajaran yang akan datang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.